Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua penonton Connecting Dots Learning Siri Hands On. Untuk hari ini, menginjak kepada siri ke-56. Yang berbahagia, Datuk Dr. Mahinda Singh iaitu Koordinator Connecting Dots Learning Hands On. Yang berbahagia Dr. Zalina Muhammad Tahir yang juga merupakan Koordinator CDL. Pada hari ini, anda bersama saya, Cikgu Ija, selaku moderator anda pada hari ini. Umumnya, program Connecting Dots Learning ini dibuka oleh moderator yang selalunya berinteraksi dengan anda semua iaitu Dr. Zalina. Namun pada siri yang ke-56 ini, kami membawakan satu pembaharuan di mana kami akan bergile-gile memoderasikan siri-siri Connecting Dots yang seterusnya. Kita tampil dengan pembukaan yang mungkin menjadi satu titik tolak untuk membawakan satu pembaharuan baru dalam siri CDL yang seterusnya. Tugas diambil alih oleh saya selaku moderator pada hari ini dan juga dibantu oleh tim teknikal selaku admin yang membantu secara dalam talian. Terima kasih diucapkan kepada admin yang memoderasikan segala interaksi secara dalam talian ini. Salam mesra dan terima kasih diucapkan kepada semua CDL partners yang bersama kita pada petang ini dan tidak dilupakan rakan pendidik yang menjadi pendengar dan penonton setia. Okey, terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang mungkin terdiri daripada pengetua, guru besar, mahupun juga pemegang taruh dalam bidang pendidikan di Malaysia mahupun di Brunei dan juga Singapura yang turut bersama dalam siri kita pada kali ini. Selamat datang diucapkan kepada semua penonton. Tanpa anda, CDL ini tidak mungkin akan diteruskan kepada siri-siri berikutnya. Baiklah, sebagai pembuka bicara, kita teruskan dengan perkongsian yang sangat-sangat berharga daripada CDL koordinator kita, iaitu tidak lain tidak bukan lagi iaitu Datuk Dr. Mahinda Singh Nahar Singh. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih Cikgu Ija dan selamat petang semua. Kita berada pada Hari Malaysia 16 hari bulan September. Saya jangka semua sihat belaka dan berada bersama dengan keluarga. Saya berada di kampung saya yang terletak di Batu Gajah Perak untuk bersama dengan saudara mara dan ahli keluarga. Of course, bersama dengan ibu saya. Ya. Kalau tak balik, setiap kali dia akan tanya, bila you nak balik? So sebab itu saya mencari peluang, bila ada peluang untuk balik dan cuba habiskan seberapa banyak masa yang boleh bersama beliau. Tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini saya pilih tajuk The 5 Practices of Exemplary Leadership. Exemplary leadership ni maksudnya apa? Iaitu kepimpinan yang terpuji, yang mempunyai peringkat yang tepat sekali, exemplary, yang patut dicontohi. Mengapa saya pilih tajuk ni? Saya ambil satu cara bagaimana kita menilai. Kita semua tahu bahawa kita pernah bertugas dan bekerja atau bertugas bersama dengan pemimpin sepanjang kerjaya kita. Saya sendiri dalam 40 tahun sebagai pendidik jumpa bersama dengan ramai pemimpin dan pengurus. Dan saya pernah lihat satu ungkapan yang menyatakan the worth of leadership is measured by the growth of the subordinates. The worth of leadership is measured by the growth of the subordinates. Maksudnya, titik nilai seseorang pemimpin, bagaimana kita nilai seseorang pemimpin adalah berdasarkan perkembangan profesional
atau perkembangan ilmiah dalam pelbagai aspek oleh individu yang bertugas di bawah beliau. So kalau perkembangan itu berlaku, maka kita jangka kepimpinan itu adalah satu kepimpinan yang exemplary. Next slide, please. Clauses dan Posner ni, mereka banyak buat kajian tentang leadership. So dalam 5 amalan yang terpuji yang kita patut lihat atau kita patut amalkan sebagai pemimpin, dan bagi pengikut, dia boleh melihat 5 perkara ni dalam pemimpin di organisasi mereka. Yang pertama, model the way, iaitu menjadi teladan kepada yang lain. Yang kedua, untuk menjadi inspirasi bagi mengenal pasti visi, shared vision. Yang ketiga, kita mencabar proses. Apa proses maksudnya di sini? Kita mencabar status quo. Kalau organisasi kita sedang berfungsi sebegini, maka kita sentiasa nak mencari nilai tambahan atau perkembangan atau improvement yang kita nak lihat. Maka kita challenge the process, mencabar proses. Yang keempat, enable others to act. Maksudnya kita sentiasa nak beri ruang dan peluang kepada orang yang ada bersama kita dalam organisasi. Saya tak nak gunakan istilah orang yang kerja di bawah kita. Saya lebih suka bersama kita dalam organisasi. Kerana dalam zaman sekarang, kita tidak boleh terlalu mementingkan hierarki. Untuk perkembangan atau kemajuan sesebuah organisasi, kita anggap individu yang ada bersama kita dalam organisasi sebagai rakan sekerja. Walaupun kita ada hierarki itu. Yang kelima ialah encourage the heart. Akhirnya apa juga kita buat, kita jangan lupa bahawa manusia yang merancang, yang mengiktibarkan dan mengusahakan sesuatu inisiatif yang kita laksanakan. So, kita harus anggap mereka yang buat tugas ini sebagai individu yang ada nilai yang tinggi. So, encourage, kita sentiasa memberi rangsangan kepada mereka, puji mereka dan sebagainya. So, next slide please. So, 5 perkara ni, 5 tingkah laku, kalau kita nak panggil behavioral yang patut kita lihat dalam 5 amalan ini. Yang pertama, apa sebenarnya maksud untuk menjadi teladan kepada yang lain? Bila kita jadi teladan, kita meletak betul standard yang kita harapkan. Standard yang mempunyai excellence, kecemerlangan. Bukan standard yang rendah. Kalau kita letak standard rendah, itu tidak akan mencabar dan tidak menunjukkan prestasi yang kita harapkan. Of course, kita mula daripada prestasi yang rendah dan kita ke arah peningkatan. Yang kedua, kita sentiasa tak boleh lupa bahawa kita adalah contoh kepada yang lain. Sebagai pengarah dulu di IAB, di bahagian sukan dan sebagainya, saya tahu setiap kali saya diperhatikan oleh staf saya. Saya harus menjadi teladan. Daripada pakaian saya, daripada cara saya letak, di mana saya letak kereta dan sebagainya. Segalanya diperhatikan. Dan kita menjadi the set example, teladan yang terbaik untuk staf kita. Dan kita juga menentukan ke arah mana kita nak pergi dan macam mana kita nak sampai ke destinasi organisasi kita. Dan jangan lupa sebagai, bila kita kata model the way, kita perlu beri ruang dan peluang kepada staf kita. It's not about us. Saya mula hari ini, kehebatan kita sebagai pemimpin diukur apakah cemerlangan yang kita usahakan dan perkembangan yang kita lihat dalam kalangan staf kita. So it's not about you, it's about your staff dalam organisasi.
Jangan kita sebagai pemimpin jangan sekali-kali nak mengagungkan diri sendiri. Biar pihak ketiga yang cakap tentang you. Jangan kita sendiri nak kalau istilah dulu kita cakap duduk dalam bakul dan angkat sendiri. So jangan, don't do that. As a leader, you always humility itu rendah diri itu menjadi satu nilai yang patut kita amalkan. So inspire a shared vision ni, kita menetapkan visi dan kita kongsi visi itu dengan staf kita. Kita boleh membuat bawa perubahan. We can make a difference dengan melihat apa ke arah mana kita nak bawa organisasi kita, the future. Dan kita sentiasa nak staff dalam organisasi kita maupun di sekolah excited, ya, dan excited tentang apa possibility, apa kebolehmungkinan yang kita boleh buat untuk kecemerlangan organisasi kita dengan cara yang terbaik, dengan karisma kita, dengan quiet persuasion. Kalau kita cakap dengan staf kita, kita cakap, kadang-kadang kita boleh cakap dengan cara seperti kawan juga. Penghormatan tu memang ada, kita sebagai ketua, tapi cara kita bercakap itu adalah paling penting. You have to treat people as people first, before you treat them as staff. Setiap individu sebelum dia jadi staff, dia adalah manusia. Jangan lupa, setiap staff kita tu manusia. Jangan lupa ciri kemanusiaan itu dalam setiap individu. Itu yang diutamakan dalam human governance. We are always governing humans. Kita harus faham, dan saya banyak kali saya kongsi, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masa, tolong Google the spectrum of empathy. Right. Dan kalau kita nak mencapai satu, kita enlist others in the dreams, ya, apa yang kita nak capai. Yang ketiga ialah untuk challenge the process. Alright, untuk challenge the process artinya kita harus tahu bahawa sesebuah organisasi sentiasa boleh berubah. Ada pemahaman tahun sebelum ini dia kata if it is not broken, don't mend it. If it is not broken, don't mend it. Maksudnya kalau dah cukup cantik, jangan kita nak buat pembaruan. Tetapi ada mazhab pengurusan dan kepimpinan yang fikir, kadang-kadang kita kena ubah status quo kerana kita nak bawa perubahan. Kita tidak mau leka, kita tidak mau jadi organisasi yang dah jadi stale. So kita kena bawa perubahan. Kita kena buat eksperimen, kita kena ambil risiko. Dan kalau kita silap dan sebagainya, itu adalah learning opportunities. Sentiasa kita belajar daripada kesilapan. Dan kesilapan akan membawa pengalaman. Kalau kita tak buat apa, maka tak ada pengalaman. Dan tak mungkin juga akan berlaku kesilapan sebab kita tak buat apa pun. Dan yang keempat, enable others to act. Ini saya rasa paling penting. Dalam kerjaya saya sendiri, saya rasa nombor 4 ni, kadang-kadang pemimpin kita percaya dan memberi kita tugas. Pada tahun 2007, saya dah lega, saya selesa duduk di IAB Genting Island. Tapi saya ditukarkan dalam 3 hari untuk bertugas di kementerian, di bahagian dasar dan hubungan antarabangsa, dan saya diberi satu tugas saja oleh pemimpin kementerian. Dia kata, Dr. Mahinda, we want you to be the coordinator for the Commonwealth Conference of Education Ministers. Itu aja. Saya takut, saya risau akan gagal. I was really afraid, tapi dah 3-4 bulan saya kata ini dah tak boleh patah balik, kena teruskan juga, dan dengan sokongan semua bahagian dan sebagainya, projek itu berjaya. 40 menteri daripada Commonwealth datang, 1000 delegasi daripada kebanyakan negara datang dan sebagainya. Of course, stres dia tinggi, ya. So, enabling others to act, memberi ruang dan peluang kepada yang lain
untuk membuat sesuatu adalah satu perkara yang penting. Tapi dalam semua ini jangan lupa kita harus ada mutual respect dan kita mesti ada elemen untuk mempercayai dan memberi penghormatan. Human dignity itu sangat penting. Saya sebut tadi human governance. Human dignity adalah sebahagian daripada human governance. Ingat, sebelum jadi staff, individu itu adalah manusia, a human, yang patut kita lihat dalam aspek yang berbeza. Dan ini titik yang paling penting, strengthen others, making each person feel capable and powerful. Ini adalah ayat yang saya harapkan semua yang ada dalam sesi hari ini, jangan lupa bulat yang terakhir ini. Strengthening others. Hari ini kita adakan CDL hands-on. Agaknya apa yang tersirat di bawah itu? It's all about strengthening others. Kita memperkuatkan yang lain. Making each person feel capable and powerful. Itu harapan kita. Kita tidak ada niat yang lain. Kita nak yang terbaik daripada semua yang ada dalam organisasi. Apa organisasi besar kita? Kementerian Pendidikan Malaysia. Walaupun dah bersara, bagi saya sentiasa individu, saya masih lagi pendidik dan saya bersara daripada Kementerian Pendidikan. Yang terakhir, encourage dah. Memang susah. Tugas sebagai seorang guru pada zaman sekarang bukan mudah. We have to do hard work. Kita perlu ada harapan dan determinasi. So, pemimpin perlu sentiasa menghargai sumbangan setiap individu dalam organisasi. I said it's not about us. Jangan kita rasa gah bila sekolah kita berjaya satu, kita meraihkan cikgu yang membawa kejayaan itu, murid yang membawa kejayaan itu. Kita sebagai pemimpin, saya masih ingat kalau bila saya baca, Cikgu Ujah saya panjang sedikit hari ini ya kerana cuti. Minta maaf, tapi saya point ini saya nak kongsi juga. Dalam buku Nelson Mandela, The Long Walk to Freedom, dia kata tentang pemimpin, kalau kita lihat sekumpulan kambing biri-biri, kita lihat di depan sekali ada seekor. Dan di belakang kita lihat ada gembalanya. Dan Nelson Mandela dalam buku yang ditulis tentang beliau Allahyarham ya, Nelson Mandela, dia menyatakan bahawa ramai yang terfikir orang yang di depan itu adalah pemimpin. Tapi sebenarnya pemimpin adalah seperti gembala di belakang itu. Dengan slow je sedang menghalakan kambing biri-birinya untuk bergerak ke depan. So bagi saya pemimpin kadang-kala adalah seperti gembala yang ada di belakang itu. Sentiasa memberi sokongan, menggerakkan organisasi dia dengan staf. So jangan lupa sebagai pemimpin kalau ada kejayaan kita celebrate. Dan yang paling penting juga, always make people feel like heroes. Sebut nama staf-staf kita bila berlaku kejayaan. Tak payah sebut tentang kita sendiri. Biar orang lain yang mengata-ngatakan tentang menyata-nyatakan atau menyebut-nyebut nama kita. Tapi jangan kita sebut nama kita sendiri. If you talk about yourself, to me, you are no great leader. Let other people speak about you. Next slide, please. So jangan lupa 5 perkataan ini untuk hari ini. To model, to inspire, to challenge, to enable, and to encourage. Kerana 5 amalan ini ada korelasi yang positif dengan pemimpin yang berkesan dan sudah pastinya ada korelasi yang positif dengan komitmen, kejelikan dan kepuasan pengikut, followers dalam organisasi kepada pemimpin. So jangan lupa 5 amalan ini ada korelasi yang positif dalam kajian yang memang menunjukkan 5 amalan ini akan terpapar, memang terpamir, memang akan menjelma dalam pemimpin yang berkesan dan juga akan membawa komitmen, kejelikan dan kepuasan pengikut. Last slide please. Seperti biasa, saya akan sebut bahawa kata hikmah yang saya selalu sebut-sebut ni,
Buku adalah beban latihan untuk minda. Books are the training weights of the mind. So bacaan itu penting, ilmu boleh datang daripada buku, boleh datang daripada internet, boleh datang daripada makalah, boleh datang daripada majalah, boleh datang daripada jurnal, boleh datang daripada cerita orang yang lebih arif daripada kita. Nah, kesemua itu adalah ilmu. So itu saja daripada saya pada hari Jumaat 16 September. Selamat Hari Malaysia. Have a nice weekend bersama keluarga dan sebagainya. Thank you. Saya serahkan balik kepada teacher Cikgu Ija. Terima kasih Datuk di atas perkongsian yang sangat padat dan syarat dengan pelbagai maklumat dan tips untuk kita jadikan panduan sebagai pemimpin yang terbaik dalam circle yang kita ada. Sebagai seorang guru, saya mengambil daripada perspektif sebagai seorang guru di sekolah. Betul. Kita adalah leader, iaitu pemimpin dalam kelas kita. Leadership bermula daripada kelas yang kita ada bersama dengan murid-murid kita. Dan mengambil beberapa intipati daripada perkongsian tadi, bolehlah dirungkaikan di sini bahawa 5 aspek penting yang perlu ada pada seorang pemimpin yang berjaya, iaitu to be a model, to inspire, to challenge, to enable dan to encourage the others. Itulah yang boleh saya rungkaikan daripada dan yang boleh saya simpulkan daripada perkongsian daripada Datuk tadi. Baiklah, majlis sampai kepada sesi yang ditunggu-tunggu, iaitu siri yang ke-56 CDL Hands-On. Dengan ini dibuka tirainya. Baiklah, saya akan cuba bantu untuk berkongsi slide pada petang ini. Baiklah, selamat datang ke sesi perkongsian ilmu siri 56, siri Hands-On Online Session, di mana objektif pertemuan kita yang sedia maklum iaitu kita ingin berkongsi ilmu dan kemahiran bersama-sama di samping dalam membantu membangunkan kompetensi semua guru yang menyertai program ini. Seterusnya, program ini juga membantu semua para penonton untuk meningkatkan keupayaan serta membina jalinan dan jaringan yang berterusan ke arah pembangunan kompetensi diri dan juga untuk memperkasakan lagi sistem pendidikan yang sedia ada. Baiklah, di sini perlu diingatkan kepada semua penonton supaya anda semua boleh mendaftar sebagai pelanggan atau ahli CDL di mana pendaftarannya adalah percuma. Dan sekiranya anda telah berdaftar, peserta akan mendapat jemputan melalui email yang disertakan semasa mendaftar. Dan perkongsian kita akan berlangsung setiap hari Jumaat selama 1,5 jam yang sangat berkualiti yang boleh saya janjikan, iaitu bermula pada pukul 3 petang sehingga pukul 4.30 petang. Dan perlu diingatkan juga, perkongsian ini adalah secara hands-on di mana semua penonton boleh mencuba secara real time di rumah bersama-sama dengan penyampai. Dan segala pertikaian ataupun maklum balas boleh juga dinyatakan di ruangan chat ataupun boleh aktifkan mikrofon anda untuk menyatakan sebarang pandangan. Sijil juga disediakan menerusi pautan yang akan diberikan pada sesi akhir nanti. Dengan hashtag Cikgu Bantu Cikgu, diharapkan sesi ke-56 ini dapat memberikan input yang berguna kepada semua penonton. Baiklah, kita berkenalan dengan penyampai kita pada petang ini. Nama diberi ialah Cikgu Nursiah binti Muhammad dan beliau merupakan seorang guru cemerlang sains. Kalau dibacakan di sini penglibatannya sangat banyak. Merupakan penyelaras TS25 dan PLC SMK Megat Dewa. Setiausaha PISA dan STEM SMK Megat Dewa, ahli panel sains PT3 MPSM, ikon PAK 21 daerah Kubang Pasu, jurulatih utama daerah KSSM Sains tingkatan 1, 2, 3 dan juga merupakan jurulatih utama bagi IBSE. Dan baru-baru ini beliau baru sahaja bergraduat sebagai seorang duta guru KPM Yayasan Petronas. Beliau merupakan seorang tenaga pengajar yang telah bergraduasi sebagai pemegang
ijazah sarjana muda matematik daripada West Texas State University, Texas, USA. Dan beliau juga pemegang diploma pendidikan Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim Sungai Petani. Okey, sejarah perkhidmatan beliau pernah berkhidmat di 2 buah sekolah, iaitu sekolah pertama beliau di SMK Hosba, Changlun, Kedah, dan SMK Megat Dewa, Kok Diang, Kedah pada masa kini. Berbagai anugerah telah diterima oleh beliau. Lihatlah dalam paparan sekarang ni. Beliau pernah memegang pingat gangsa Sintok International Game and Gamification tahun 2020. Okay, pembentang amalan terbaik di Universiti Al-Akhwan dan Universiti Qadi Ayad di Morocco pada tahun 2020. Bukan calang-calang penyampai kita pada hari ini. Beliau telah mencapai di peringkat antarabangsa dan beliau juga pernah menjadi pembentang inovasi terbaik bagi program Duta Guru 2022 dan juga pencapaian yang tertinggi setakat ini iaitu beliau dan juga anak-anak muridnya telah berjaya mencapai the 2022 Sir Kyril Taylor Young Leader Award winner KPM dan Yayasan AFS Antara Budaya Malaysia, merupakan yang tertinggilah setakat ini. A big applause to kita punya penyampai. Baiklah. Okay, siri ini adalah siri yang membolehkan semua penonton untuk berinteraksi secara maya bersama-sama dengan penyampai. Sudi-sudilah sekiranya ada sebarang maklum balas, okay, bolehlah anda unmute your mic dan juga boleh aktifkan di ruangan chat untuk bertanya atau berkongsi maklum balas bersama. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita sama-sama mendengar perkongsian tentang model 5E, rangka kerja terbaik dalam pendidikan sains berteraskan inquiry IBSE yang akan disampaikan oleh Cikgu Nursiah Muhammad, iaitu Guru Cemerlang Sains dan Duta Guru KPM Yayasan Petronas daripada SMK Megat Dewa, Kok Diang, Kedah. Mic over to you, Cikgu Nursiah. Terima kasih Cikgu Ija selaku moderator pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan selamat menyambut Hari Malaysia pada semua hadirin yang saya hormati. Okey, clear ke Cikgu Ija? Okey. Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Datuk Dr. Mahendra Singh selaku koordinator CDL di atas perkongsian tadi dan pihak CDL atas jemputan dan keizinan untuk saya berkongsi pada hari ini. Sebelum saya memulakan perkongsian pada petang hari Jumaat yang penuh barakah ini, saya ingin bawakan satu pantun. Orang maths pun, orang sains pun boleh berpantun ya. Okey, pohon kemboja jangan dipahat, akar tunjangnya dalam begitu kuat. Semoga para hadirin semuanya sihat. Hari ini jom kita cari ilmu yang bermanfaat. Okey, insya-Allah saya mohon perkongsian saya ini berlaku secara biar santai tapi sampai. Okay. Objektif perkongsian saya pada hari ini adalah yang pertama, saya ingin menerangkan model pengajaran 5E. Yang kedua, menerangkan Inquiry Based Science Education ataupun IBSE. Yang ketiga, menyatakan contoh amalan IBSE. Dan yang keempat, mengaitkan pengajaran 5E dan IBSE dalam membina pentaksiran terhadap murid. Okey, sebelum kita menerka dengan lebih lanjut lagi perkongsian pada petang ini, jom sama-sama kita saksikan sedutan filem yang popular lakonan Allahyarham P. Ramlee. Pagi murid-murid.
Duduk. Murid, sekarang baca apa yang cikgu tulis di papan hitam. Ya? Baca seorang demi seorang, mulai daripada Nordin bin Hanafi. Baca Nordin. Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola. 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 Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu tidur. Cikgu sudah tidur. Mari kita main. Murid bangun. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi. Murid-murid semua boleh duduk. Cikgu. Cikgu Sehari. Cikgu. Cikgu. Aku suruh baca apa kamu bila. Selamat pagi, cikgu. Ya, selamat pagi. Cikgu boleh datang ke pejabat saya sekarang juga. Cikgu. Okey, baiklah. Kenapa kau tak kasih tahu cikgu? Para hadirin sekalian. Okey. Persoalan saya, adakah amalan atau cara pembelajaran Cikgu Syahari masih lagi berlaku dalam kalangan pendidik masa kini? Itu saya nak tanya tu. So maksudnya petang-petang ni kita berkomunikasi dua hal lah supaya tak mengantuk kan. Okey. So jadi saya mohon para hadirin atau rakan-rakan guru untuk memberi respon dengan scan QR code. Ataupun kita boleh masukkan link di ruangan chat. Cikgu Ija. Okey, hadirin boleh beri maklum balas menggunakan link yang telah diberikan dekat ruangan chat dan juga boleh menggunakan apa-apa sahaja peranti, mungkin phone ataupun tablet untuk mengimbas kod QR yang dipaparkan di skrin. Kita tunggu sekejap ya. Cikgu Ija, kita tengok. Kita tunggu lagi. Boleh. Cikgu boleh dapatkan link pada ruangan chat ya. Kita dah sharekan di ruangan chat untuk beri maklum balas tentang apakah amalan pembelajaran Cikgu Syahari yang adakah masih berlaku sekarang. Okey, kalau kita tengok setakat ini menunjukkan yang paling tertinggi mengatakan 50% amalan ni masih lagi berlaku sekarang. Sedangkan kita dah ada di abad ke-21. Tapi ada juga yang memilih 100% lagi. Okey. Apa cikgu-cikgu dan para hadirin sekalian. So tak apa, kita teruskan lagi. Kita tengok. Jadi baiklah rakan-rakan dan para hadirin sekalian. Ini ialah kerangka kurikulum standard sekolah menengah. Jadi saya nak tanya, pernah tak rakan-rakan ataupun para guru melihat kerangka ini? Pernah. Boleh respon di ruangan chat. Kalau pernah lihat di mana tu? So kita boleh tengok respon. Ataupun kalau nak cakap bolehlah unmute dan beri maklum balas. Pernah Cikgu Nyok Senhi kata pernah.
Dinding sekolah. Okey, bagus dinding sekolah. Okey, di mana dinding sekolah? Ada lagi? Cikgu apa? Daripada DSKP. Bagus. Yang tu yang saya nak dengar. Ada lagi tak? Ya, sebenarnya ada dalam DSKP. Saya harap rakan-rakan guru ataupun para hadirin respon je supaya perbincangan kita ni menjadi perkongsian dua hala. Okey. So jadi ya memang kalau kita ingat kerangka kurikulum standard sekolah menengah ni memang terdapat di dalam DSKP, iaitu kitab bagi semua guru-guru. Maksudnya tiap-tiap hari apabila guru-guru nak merancang merancang RPH tu memang kena rujuk DSKP. Okey, sebenarnya KSSM ni dibina berdasarkan daripada 6 tunjang, iaitu komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan, keterampilan diri, perkembangan fizikal dan estetika, dan sains dan teknologi. 6 tunjang ni merupakan domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovasi. Niat dia hanya satu, untuk melahirkan model insan yang seimbang. Jadi kalau kita tengok Cikgu Syahri itu, adakah dia memenuhi 6 tunjang ni? Kan? Maksudnya dia memenuhi tak 6 tunjang ni? Kalau kita dapat mengaplikasikan 6 tunjang ni, maksudnya PDPR kita tu sangat-sangatlah berkesan dan kita dapat melahirkan kemejadian pelajar yang seimbang. Jadi jom cikgu sekarang kita nak buat satu aktiviti. Saya nak cikgu-cikgu ataupun para hadirin mencari 3 ekor haiwan, iaitu kupu-kupu, kelawar dan itik yang tersembunyi dalam gambar ini. So saya rasa seperti biasalah saya nak scan QR code ataupun klik link. Okey, sekejap Cikgu Ija boleh bantu untuk letak link. Boleh klik link. So saya dah letak dah slide. Slide tu banyak. Jadi cikgu boleh pilih, tulis nama, tulis institusi. Okey, kemudian cikgu boleh cari spot dan labelkan 3 haiwan tu, kupu-kupu, kelawar dan itik. Okey, kalau yang atas tu, yang master lah, yang nama saya tu. Mungkin kalau ramai yang participate, so dia boleh guna hard tu, buang nama saya, boleh tulis nama sendiri. Mari kita tengok, ada lagi tak pemenang dia? Yang dah boleh cari 3 haiwan tu. Petang-petang ni elok juga kita selek mata, kita fokus cari gambar. Cari 3 haiwan tu. Okey, Cikgu Ija ada yang dah ni tak? Nampak gayanya peserta tengah sibuk mencari 3 item yang kita tugaskan tadi tu. Okay. So peserta bolehlah nyatakan jawapan dengan membawa gelung merah ini ke bahagian ataupun ikon yang kita cari, iaitu 3. Apa dia tadi Cikgu Nursiah? Kelawar, rama-rama, kupu-kupu dan juga itik. Ya, okey. Kelawar, kupu-kupu dan juga itik. Kita tengok siapa pemenang pertama yang menjumpai ketiga-tiga item yang kita nak cari dalam gambar rajah ni. Nampak ada yang scribble. Okey, saya cubalah contoh Okey, cikgu-cikgu boleh bawa, klik pada gelung ni dan bawa lah contohnya jumpa kat sini. Letak je. Dan ada satu lagi, disediakan 3 gelung kan. Cikgu-cikgu letak je dekat mana target yang cikgu rasa itulah. Okay, ikon yang kita nak cari. Ni ada satu. Dia dah jumpa itik. Apa tu? Kupu-kupu. Okay, kelawar pun dah dijumpai. Okay, kita mencari satu lagi. Dah siap. Cikgu Syahrul. Cikgu Syahrul slide nombor berapa Cikgu Syahrul? Slide nombor 7. Okey. Tengok Cikgu Syahrul. Oh, dia jumpa kupu-kupu. Kupu-kupu ke tu? Cikgu boleh namakan slide cikgu Nama dan institusi boleh klik dekat nama dan institusi ni, boleh letak nama sendirilah. Boleh type.
Cikgu Azman pun dah jumpa slide 23. Okey. Okey, kita dah jumpa pemenang dia. Okey. Cikgu Azman. Saya pun dah jumpa semua. Nabila. Nabila Farhana. Okey, siapa jumpa dulu? Cikgu Azman kan Cikgu Nabila? Cikgu Azman yang respon dulu. Cikgu Syahrul, kita tengok Cikgu Syahrul. Slide ke-6. Cikgu Syahrul pun jumpa. Okay, so maksudnya kat sini yang mula jumpa ialah Cikgu Azman, betul? Ya, okey. So saya nak tanya kat Cikgu Azman. Okey. Adakah pendapat Cikgu Azman, mereka ni melukis kupu-kupu, kelawar dan itik terlebih dahulu sebelum dia melukis bahagian-bahagian yang lain? Saya nak Cikgu Azman unmute dan minta tolong jawab ni persoalan saya. Kalau saya lihat lukisan tu, mungkin nampak gaya macam lukisan tu dihasilkan dahululah. Masa saya lukisan tu dulu, baru dia selitkan yang itik, kupu-kupu dengan kupu-kupu dan lawak. Pendapat saya. Okey, terima kasih Cikgu Azman. Okey, saya nak tanya Cikgu Syahrul pula. Mana lebih mudah, lukis haiwan tersembunyi dulu atau lukis keseluruhan image tu? Nak tanya pendapat Cikgu Syahrul pula. Cikgu Syahrul boleh unmute dan jawab. Kalau saya lukis haiwan dulu lah. Sebab benda tu kecil je, nak image tu dengan tak hati yang lukis. Suruh orang lain lukis. Kita ada dua jawapan yang berbeza ni Cikgu Izzah. Sekarang kita tanya seorang lagi. Nabila Farhana tadi. Nabila tadi. Ada justifikasi dia. Okey, Cikgu Nabila pula. Apa pandangan Cikgu Nabila? Cikgu Nabila pilih yang mana? Kalau saya rasa haiwan dulu. Sebab bila kita dah fixkan ada 3 benda yang kita nak cari, kita lukis tu dan baru kita lukis the big picture. Lah. Okey, terima kasih. Ya, sebenarnya kita lukis haiwan tu dulu. So lebih mudah kita lukis haiwan, barulah kita lukis keseluruhan image ataupun gambar. Jadi apa analogi yang saya nak bawa kat sini ialah kita perlu perancangan yang baik untuk mencapai objektif yang berkualiti. Betul tak? Maksudnya kalau kita nak hasilkan satu gambar yang cantik, maksudnya kita tengok yang kecil tu dulu. Okey. Jadi kat sini saya nak mengaitkan macam mana kita nak buat perancangan. Jadi saya nak bawa para hadirin semua, para guru di sini tentang kitab pembelajaran inquiry 5E. Jadi kitab 5E ni dia ada 5 fasa. Saya rasa ramai cikgu dah hadam lah benda ni. Cuma kita tahu mungkin dari segi perkongsian ini kita nak tengok sejauh mana amalan 5E kita ni efektif. Okey. So 5E itu 5E ialah engage, explore, explain, elaborate dan evaluate. Jadi saya perincikan setiap fasa tu. Okey, fasa pelibatan ataupun engagement phase. Fasa ni sebenarnya kita ingin mengenal pasti pengetahuan sedia ada murid dan merangsang perasaan ingin tahu murid. Next slide Cikgu Ija. Okay, jadi apabila kita memberikan tugasan ataupun topik sebelum menjalankan aktiviti, maka kita boleh mengemukakan persoalan yang boleh menghubung kaitkan pengetahuan sedia ada murid dengan pengetahuan baru. Jadi kita juga boleh memaparkan video untuk merangsang perasaan ingin tahu murid. Ini ialah pada fasa engagement. Jadi maksudnya dalam fasa ni juga sebenarnya kita nak, salah satu cara kita nak budak melakarkan. Melakarkan, kalau kata kita nak buat projek, kita nak pelajar tu melakarkan secara individu. Kemudian pelajar ni duduk dalam kumpulan, kita nak dia melakarkan, mencari satu lakaran yang terbaik. Ini berlaku pada fasa engagement. Okey, kemudian fasa yang kedua iaitu fasa penerokaan ataupun exploration phase. Jadi pada fasa ni murid akan meneroka sendiri pengetahuan sedia ada untuk menghasilkan idea-idea yang baru. Jadi kita perlu memberi penemuan dan persoalan supaya murid dapat meneroka dan menyiasat melalui aktiviti ataupun eksperimen yang dilaksanakan secara hands-on. Kalau ikut fasa ni, fasa yang pelajar kita aktif lah sebab dia buat aktiviti.
Jadi pada fasa ni juga murid menjalankan aktiviti eksperimen secara berkumpulan. Jadi di sini kemahiran amalan PAK 21 confirm telah berlaku. Betul tak Cikgu Ija? Okey, dan seterusnya kita tengok pada fasa yang ketiga iaitu fasa explanation, fasa penerangan. Dan tadi dah pelajar dah buat dah, dia dah dapat keputusan. So pada fasa penerangan ni, murid akan menerangkan dapatan keputusan perbincangan mereka di dalam kumpulan. Dan ataupun mereka menerangkan dengan lebih lanjut konsep-konsep ataupun istilah-istilah sains. Jadi guru boleh mengutarakan juga soalan-soalan tentang penerangan konsep yang diajar kepada murid. Dan pada masa yang sama juga, guru boleh membaiki pemahaman murid yang kurang tepat atau salah. Jadi fasa penerangan inilah kita nak memperbaiki sebarang konsep yang silap. Sebenarnya fasa ni dapat mempertingkatkan kemahiran berkomunikasi dalam kalangan murid. Sebab tu kalau saya suka dalam kumpulan tu saya suka letak siapa pembentang, okey, siapa ketua. Maksudnya setiap orang tu dia ada dia punya tugasan dia. Dan benda ni kita buat rotation sebab kita bagi peluang untuk pelajar berkomunikasi. Okey, seterusnya ialah fasa elaboration phase ataupun fasa pengembangan atau kadang sebut fasa pengolahan. Jadi pada fasa ni murid mengembangkan konsep yang telah dipelajari dan mengaitkan konsep tersebut dengan konsep lain ataupun subjek lain yang sesuai. Sebab itulah pada fasa ni sebenarnya bila kita berbicara pasal soalan kebat susah. Pelajar tak boleh jawab soalan kebat. Sebenarnya apabila kita merancang RPH kita pada fasa ni, di sini kita selitkan soalan-soalan yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Jadi murid juga kita kena bimbing dia untuk dia mengaitkan konsep yang dipelajari dengan kehidupan sebenar. Jadi kita tak perlulah maksudnya bila pelajar nak menjawab soalan periksa, kenapa isu dia? Betul tak Cikgu Ija? Isu dia pelajar tak boleh jawab soalan ni kebat. Kat mana nak selesai? Ya, selesai di sini. Bagi saya selesai di sini. Sebab kita tak perlulah kata kita nak kena panggil teknik menjawab, kena ajak teknik ni satu macam ni, formula ni. Sebenarnya apabila kita mantapkan RPH kita, insya-Allah masalah itu akan selesai. Jadi jika pelajar membuat model ataupun projek, jadi pada fasa ni juga murid boleh membuat penambahbaikan projek mereka. Maksudnya fasa elaboration. Okey, dan yang akhir sekali ialah fasa penilaian. Okey, fasa penilaian ni di mana guru akan menilai dan mentaksir pengetahuan dan kemahiran murid. Cikgu Ija, maksudnya kalau pada fasa ni, nak tanya Cikgu Ija lah. Pada fasa ni maksudnya baru kita mula mentaksir murid, betul tak? Tidak. Sebenarnya kita boleh nilai bila mana-mana fasa pun penilaian tu boleh dijalankan. Betul tak Cikgu Nursia? Ya. Jadi maksudnya kita nak mentaksir pelajar ni bermula daripada minit yang pertama. Kita bermula daripada fasa engagement tu. Kita nak tafsir macam mana? Kita mungkin boleh bertafsir melalui lisan, persoalan ataupun dari segi pemerhatian tingkah laku murid. Dan juga mungkinlah last sekali bila pelajar tu menjawab soalan secara bertulis melalui penulisan. Sama ada latihan secara bertulis ke, folio ke, buku scrap ke ataupun kuis, ya mungkin benda tu kita boleh lakukan pada fasa penilaian. Jadi kat sini saya nak menegaskan bahawa penilaian tu berlaku daripada waktu yang pertama PDP kita berlangsung. Okey. Jadi so sekarang saya nak cikgu-cikgu ataupun para hadirin yang ada dalam Zoom ni jawab satu soalan. Bilakah pembelajaran berasaskan inquiry diperkenalkan? Siapa nak jawab ni? Ija, boleh kita panggil siapa-siapa tak? Tu ada jawapan dah, jawapan dah ada.
A, B, C, D. Pilihan A, B, C, D. Bilakah pembelajaran secara inquiry mula diperkenalkan? Penonton boleh nyatakan jawapan, pilihan jawapan sama ada A, B, C dan D di ruangan chat atau boleh juga mengaktifkan mikrofon untuk berinteraksi menggunakan suara anda. Silakan. Oh, kita dah ada jawapan tu. Okey. Ramai yang mengatakan jawapan B dan ada juga yang memilih A. Yang mana satu sebenarnya jawapan yang tepat ni Cikgu Nursiah? Yang mana satu jawapan yang tepat? Okey. Macam suspend pula ni. Ada tulis A, ada yang tulis B, kan? Ada tulis C, tak ada tulis, ada tulis D, tak ada tulis C, kan? Ada juga yang pilih D. 1990-an. Jadi sebenarnya apa jawapan dia, Cikgu Nursiah? Okey, jawapan dia pembelajaran berasaskan inquiry sebenarnya adalah kaedah pedagogi yang dibangunkan semasa pergerakan pembelajaran penemuan tahun 1960-an. So jawapan dia ialah A. 1960-an. Lamanya. Ya, lama dah. Jadi sebagai tindak balas kepada bentuk pengajaran tradisional di mana kita tahu pembelajaran tradisional ni orang dikenaki menghafal maklumat dari bahan pengajaran. Betul tak? Ya, betul. Masa orang dulu-dulu dia guna papan apa? Dia tulis di atas batu. Betul kan? Hafal lepas tu padam. Okey. So maksudnya dulu lagi tahun 1960-an lagi maksudnya sebenarnya pembelajaran bahasa inquiry ni dah berlaku. Jadi pada paparan skrin ni kalau para hadirin tengok ni tu ialah gambar saya semasa saya buat lawatan ke Foundation Lamine Al-Hafid di Paris. Yang ini merupakan pusat inquiry based science education di mana makmal idea dan amalan inovatif dipraktiskan di sini hampir 30 tahun, Cikgu Ija. Lama dah. Kita pun sekarang barulah maksudnya kita nak cuba mengamalkan inquiry. Sebenarnya benda ni di negara lain tu dah lama dah diamalkan. Jadi apa tujuan dia? Tujuan dia untuk nak meningkatkan kualiti pengajaran sains di sekolah-sekolah. Jadi saya rasa cikgu-cikgu yang ada dalam Zoom hari ni saya rasa sangat betul lah sebab kita boleh berkongsi. Sebab tu saya nak dua hala kan. Kita boleh berkongsi pengalaman kita, kita boleh berkongsi amalan kita. Okey, jadi saya nak tanyalah cikgu-cikgu yang berada di sini ataupun para hadiri, bagaimanakah cikgu-cikgu atau para hadiri mengingat struktur jantung dan sistem pencernaan? Saya letak dua je. Macam mana nak ingat? So saya rasa kita panggil nama juga kot Cikgu Ija. So barulah kita rasa kita punya perkongsian kita ni aktif. Ya, betul. Cikgu-cikgu biologi atau cikgu-cikgu sains bolehlah gunakan ruangan chat untuk berinteraksi ataupun cikgu-cikgu yang bukan sains juga. Okey, boleh juga. Okey, berkongsi jawapan anda di sini. Cikgu Nur Suzana, link kehadiran kita akan berikan di sebaik selesai siri ini. Di hujung siri ya. Baiklah. Okay. Bagaimanakah anda mengingat struktur jantung dan sistem pencernaan manusia? Silakan cikgu-cikgu, ada tips tak macam mana kita nak mengingat struktur jantung? Macam mana cikgu ajar anak-anak murid cikgu untuk mengingat struktur jantung dan juga struktur sistem pencernaan manusia ni? Boleh tak cikgu-cikgu share? Kita ada cara juga akan dikongsikan oleh Cikgu Nursiah pada hari ini. Mungkin cara Cikgu Nursiah ni berbeza dengan cara cikgu. Ni pun kita boleh raikan perbezaan yang mungkin boleh kita cuba jaya dengan anak-anak murid kita. Di sini ada jawapan. Cikgu Yap Ni Jiong. Struktur jantung guna kaedah tapak tangan, Cikgu Nursiah. Guna tapak tangan. Okey, saya rasa ada lagi? Ataupun kita minta Cikgu Azizah. Cikgu Azizah boleh unmute. Bagi pandangan macam mana Cikgu Azizah? Nak mengingat ni. Banyak ni. Kalau jantung ni pun banyak ni. Vena pulmonari, injap sabit, ventrikel kanan, ventrikel kiri kan. Kalau sistem pencernaan ni pun kat mana kedudukan duodenum, kat mana perut, kat mana usus kecil kan. Macam mana Cikgu Azizah?
Puan Arinda pun ada cakap dekat sini. Untuk jantung gunakan tangan palm of the hand. Ya. So mungkin ada cara lain. Ada inovasi dalam kalangan peserta siri hands on pada petang ni. Mana tahu kan. Okay, kalau Cikgu Ija lah. Kalau biasa Cikgu Ija buat macam mana ni untuk mengingat ni? Saya pun guna kaedah palm of the hand. Tangan. Okey, kalau untuk apa? Pencernaan tak boleh guna tangan kan? Untuk pencernaan selalunya saya minta murid bawa t-shirt dan murid akan lukis sistem pencernaan tu pada sehelai t-shirt dan mereka pakai. Jadi okey, saya nak ucapkan tahniah lah. Saya rasa cikgu-cikgu dalam ni memang cikgu-cikgu yang saya rasa sangat baik sebab dia tidak menggunakan kaedah hafalan. Betul? Dia tidak menghafal. Maksudnya tadi guna tangan, tapak tangan kan. Jadi okey. Jadi kat sini macam tadi Cikgu Ija kata dia guna baju kan. Baju yang dilukis bagaimana nak bagi budak mudah ingat. Dan saya juga saya pun menggunakan satu kaedah, saya guna game. Saya guna game maksudnya penerokaan, maksudnya perjalanan macam mana proses pencernaan ni saya guna robot. Itu yang saya buat lah. Sebab saya nak bagi, sebab nak suruh budak hafal kadang-kadang dia tak tahu nak letak. Itu yang kita dapati. Pelajar dia tak tahu nak fikir kat mana kedudukan tu. Dia akan jadi keliru. Kalau hafal tu dia jadi cepat lupa kan. So sekarang ni kalau saya untuk sistem pencernaan saya guna game lah yang saya namakan Release Robotic Assistant Interactive Learning in Science. Okey, kalau untuk jantung, saya rasa saya nak perkenalkan kawan saya. Kawan saya iaitu Cikgu Nur Fariza Abdul Kadir dari SMK Datuk On Batu Pahat. Cikgu ni juga merupakan tenaga pengajar utama daripada Pusat STEM Negara. Jadi memang dia menggunakan, ini inovasi dia lah, dia guna pin rule, dia guna tapak tangan. So maksudnya ini merupakan cara mudah. So sekarang saya rasa cikgu-cikgu yang berada di Malaysia, dia tidak mengajar budak cara menghafal dah. Dia dah mula kepada cara penerokaan secara inquiry. Jadi kalau menurut Worth, Duke dan Seltier tahun 2009, IBS ini dia menekankan murid memahami perkara yang dipelajari dan bukan setakat menghafal konten dan maklumat sahaja. Kalau tengok tadi cerita Cikgu Syahri tu dia hafal kan, daripada mula sampai ke akhir dia hafal. Jadi so sekarang bila IBSC dia lebih kepada kita menekankan supaya murid lebih memahami. Jadi IBSC ini bermaksud pelajar mengembangkan idea ilmiah utama secara progresif melalui belajar bagaimana menyelidik dan membina pengetahuan dan pemahaman mereka tentang dunia di sekitarnya. Jadi mereka ni, maksudnya murid menggunakan kemahiran yang digunakan oleh saintis dahulu. Apa dia? Mengukuhkan persoalan, mengumpul data, menakul, meninjau bukti berdasarkan apa yang sudah diketahui. Okey, membuat kesimpulan dan membincangkan hasil. Saya rasa bagi sains benda ni memang dah berlaku apabila pelajar murid membuat eksperimen. Betul tak Cikgu Ija? Benda-benda ni proses ni memang dah berlaku. Jadi proses pembelajaran ini semua disokong oleh pedagogi berasaskan inquiry di mana pedagogi dianggap bukan hanya tindakan mengajar tetapi juga justifikasi yang menyokongnya. Jadi terdapat 4 jenis inquiry iaitu inquiry pengesahan, inquiry berstruktur, inquiry terbimbing, inquiry terbuka. Cikgu Ija, kalau antara 4 inquiry ni, biasanya Cikgu Ija guna inquiry mana? Bergantung kepada murid. Tapi saya lebih suka guna inquiry terbimbing. Okey. Maksudnya macam mana Cikgu Ija buat inquiry terbimbing? Inquiry terbimbing tu mereka merancang penyiasatan. Contohnya macam kita bagi satu tugasan tapi ada persoalan. Yang selebihnya tu mereka akan explore sendiri. Okay. So jadi kat sini kita nak tengok apa perbezaan keempat-empat inquiry ni. Kalau inquiry pengesahan, persoalan, prosedur dan penyelesaian diberikan di mana murid hanya mengesahkan konsep berdasarkan keputusan penyelidikan terdahulu. Contoh dia,
katakan kita nak buat eksperimen tentang kanji, adakah kanji dihasilkan semasa proses fotosintesis. So apa yang kita nak guna untuk menentusahkan kehadiran kanji ialah larutan iodin. Dan confirm larutan iodin itu mesti bertukar menjadi warna blue black. Betul Cik Ija? So maksudnya memang tu sah. Jadi maksudnya pelajar buat itu yang kita panggil inquiry pengesahan. Maksudnya persoalan, prosedur, penyelesaian semua kita dah berikan. Kalau inquiry berstruktur, kita hanya berikan persoalan dan prosedur kepada murid. So maksudnya penyelesaian langkah ditentukan oleh murid. Jadi penyelesaian saja yang ditentukan oleh murid. Jadi seterusnya inquiry terbimbing. Inquiry terbimbing ni persoalan saja diberi kepada murid. Macam Cikgu Ija kata tadi, betul lah. Pelajar sendirilah kena buat prosedur dia, pelajar sendiri kena buat penyelesaian dia. Dan satu lagi ialah inquiry terbuka. Inquiry terbuka ni ketiga-tiga elemen ni tidak diberikan. Apa yang kena buat? Murid sendiri menghasilkan soalan, murid merancang penyiasatan, mengumpul dan menyusun data serta membuat kesimpulan berdasarkan bukti ataupun evidence. Ini ialah kita kata inquiry yang tertinggi. Betul lah macam Cikgu Ija kata tadi, Cikgu Ija akan pilih jenis inquiry bergantung kepada level murid. Betul tak? Ataupun bahan. Jadi pemilihan jenis inquiry ni kita kena merujuk kepada objektif PDPC yang kita hendak capai. Okey, walau bagaimanapun. Cikgu Nursia, mungkin sambil-sambil cikgu terangkan tu, kita juga boleh tanya penonton, inquiry jenis manakah yang menjadi pilihan mereka. Boleh nyatakan dekat ruangan chat supaya kita juga boleh survey apakah jenis inquiry yang menjadi kegemaran cikgu. Dan mungkin juga cikgu boleh beri justifikasi kenapa cikgu pilih jenis inquiry itu. Silakan cikgu-cikgu. Okey, boleh cikgu-cikgu respon di ruangan chat. Tadi saya sambung sikit. Jadi guru dia perlu menggunakan inquiry terbuka untuk memberi peluang kepada murid secara terarah kendiri untuk menghasilkan sesuatu produk yang kreatif dan inovatif. Okey, kita dah ada respon dah ke Cikgu Ija daripada rakan-rakan? Ada, Cikgu Suzilah mengatakan dia suka buat inquiry terbimbing. Okay, ada tak cikgu-cikgu yang suka buat inquiry terbuka? Mungkin boleh share pengalaman? Okay, kalau kita tengok ni. Cikgu Mastura apa ke inquiry terbimbing? Ya, inquiry terbimbing, Cikgu Mastura. Ada lagi cikgu-cikgu? Jadi maksudnya kalau cikgu memilih inquiry terbimbing, persoalan saja yang cikgu berikan kepada murid. Cikgu tak akan beri prosedur kepada murid. Itu cikgu kena jelas. Dia bukan maksudnya terbimbing, kita bimbing. Jadi kalau cikgu bagi persoalan, cikgu bagi ni ikut step 1 ni. Mula buat apa. Kita bagi prosedur, sebenarnya itu bukan inquiry terbimbing. Itu ialah inquiry apa Cikgu Ija? Inquiry berstruktur. Kalau kita bagi persoalan dan kita bagi prosedur. Okey, so apabila kita melaksanakan IBSE, sebenarnya secara automatik amalan PAK 21 itu berlaku. So saya minta cikgu-cikgu ataupun para hadirin yang berada di, apa yang cikgu faham bila sebut PAK 21 ni? Apa yang faham? Boleh respon di ruangan chat. Kalau sebut PAK 21, apa yang terbayang di fikiran cikgu-cikgu ataupun para hadirin? Student center. Ya, student center. Okey. Berpusatkan murid. Okey, so jadi kalau kat sini, kalau kita sebut PAK 21, sebenarnya dia bukan. Kalau setengah orang sebut PAK 21, kena susun kursi meja tu. Ni barulah kelas PAK 21, Cikgu Ija. Kena ada traffic light, tak ada traffic light tak boleh, dia bukan PAK 21. Kita ada respon, Cikgu Roslinda Ahmad kata Gallery Walk adalah PAK 21. Itu ialah salah satu tools lah kan.
So maksudnya susun kerusi meja tu, traffic light tu sebenarnya ialah tools, bahan sokongan untuk membantu amalan PAK 21. Sebenarnya PAK 21 ni ialah kemahiran 6C. So sebelum ni kita semua-semua cikgu dah tahu kita ada 4C. Boleh cikgu respon tak dorangan cik apa dia yang 4C tu? Kita dah bagi dah satu contoh kat situ, critical thinking sebagai pemula dia. Apa lagi? Apa lagi? Kreatif, creativity, communication. Satu lagi? Okey. So kita boleh tengok kat sini, okey. Kemahiran 6C tu ialah critical thinking, collaboration, kemudian communication dan satu lagi ialah creativity. Yang ni maksudnya 4C. So sekarang ni dah jadi 6C. Apa yang 2C tu lagi? 2C lagi ialah Dr. Zina kata karakter. Ya, karakter dan satu lagi. Satu lagi siapa boleh jawab? Apa dia satu lagi C tu? Cikgu Azman kata citizenship. Ya. So maksudnya bila kita membudayakan amalan PAK 21, maksudnya kemahiran 6C ni sebenarnya berlaku. Okey. Jadi apabila kita menjalankan PDPC, sudah pastilah cikgu nak buat RPH, cikgu akan rujuk DSKP. Kan? Dan di dalam DSKP tu sebab kita nak buat apa? Kita nak buat PBD. Saya rasa di sekolah saya sekarang ni hangat membincangkan untuk membuat PBD, bubuh markah pelajar PBD. Okey. Jadi maksudnya apa dia? Apa dia dalam DSKP yang kita nak rancang, yang kita nak tengok tu. So sebenarnya kita merujuk, kalau kita tengok DSKP kita tu, standard kandungan dia, kita merujuk pada Bloom's Taxonomy. So kita ada TP1 sampai TP6. Pelajar kita pun memang pandai je. Kalau sebut nak TP apa? Nak TP6. Tapi bila kita nak TP6, maksudnya kita sebagai cikgu, kita kena merancang ke arah TP6. Kalau TP1 apa dia? TP1 ialah remember. TP2 ialah understand. TP3 ialah application. TP4 analyze. TP5 evaluate dan TP6 ialah creating. So maksudnya TP1 hingga TP6 ni sebenarnya dia merujuk kepada Bloom's Taxonomy. So TP1, TP2 tu sebenarnya ialah LOTS ataupun kemahiran berfikir aras rendah, hebat, dan TP3 hinggalah TP6 ialah HOT, kemahiran berfikir aras tinggi. Okey. Jadi berdasarkan sumber seperti kalau kat paparan tu Ija next ada kat sini ada DSKP, ada RPH, ada aktiviti dan juga ada pentaksiran. Ada 4. Saya rasa 4 elemen ni. So hari ni saya nak tanya Cikgu Ija lah. Kalau Cikgu Ija rancang nak buat RPH, cuba Cikgu Ija susun kat saya yang mana dulu. Susun flow dia. Kita nak tengok. Saya rasa for sure lah kita rujuk di SKP tapi macam terlalu mainstream. Apa kata kita tanya cikgu-cikgu yang bersama dengan kita pada petang ni. Kalau ikutkan lah, kalau kita tengok kan. Ada cikgu dia nak merancang, dia memang akan tengok di SKP dulu. Tapi mungkin ada cara lain. Okay. Apa kata penonton yang bersama dengan kita pada petang ni? Boleh tak cikgu-cikgu bagi feedback sedikit, bagi maklum balas sikit. Macam mana cara cikgu merancang PDPC? Yang mana dulu? Boleh susun ikut hierarki yang cikgu suka ataupun mengikut amalan cikgu lah. Yang mana satu di SKP ke, buat RPH dulu ke, okay, pentaksiran dulu ke ataupun aktiviti. Okay, kita boleh panggil seorang Cikgu Nur Azura. Boleh tak Cikgu Nur Azura? Respon sedikit. Yang mana ada satu pilihan cikgu. Puan daripada PPD Rompin, dia memilih di SKP dulu. Korelasi SKP-MG standard 4. Maknanya di SKP dululah menjadi pilihan pertamanya. Okey, nak minta susun tempat tu. Okey, ni ada satu Cikgu Aida di SKP.
kemudian RPH, kemudian aktiviti dan pentaksiran. Okey, Dr. Zalina pun dia kata, okey, mula di SKP, lepas tu RPH, aktiviti dan pentaksiran. Okey. So hari ni, okey, saya nak menunjukkan perbandingan. Itu maksudnya saya rasa kan Cikgu Noaida, itu amalan kita, betul tak? Cikgu Ija, itu amalan kita kan? Kalau kita tengok dekat sini, kebanyakan cikgu memang memilih di SKP dahulu dalam merancang PDPC. Okey, betul. Saya tengok sini, kebanyakan start di SKP, RPH, aktiviti, pentaksiran. Boleh kata majoriti lah. Betul Cikgu Ija? Betul. Dalam ruangan chat, ya. So hari ni saya nak menunjukkan perbandingan antara, yang ni kita panggil kaedah tradisional. So amalan kita kan yang kita buat dengan kaedah backward design. Jadi kalau kaedah tradisional, so kita lazim dia, okey, kita akan menentukan hasil pembelajaran, betul? Kemudian kita buat aktiviti, kemudian kita buat pentaksiran. Macam mana respon guru-guru di ruangan chat. Tapi hari ni saya nak perkenalkan satu, iaitu kaedah backward design. Kalau backward design, okey, kita akan menentukan hasil pembelajaran, kemudian kita akan menetapkan bukti pentaksiran. Maksudnya kita nak capai TP apa PDPC kita pada hari itu. Kemudian barulah kita merancang aktiviti. Kita nak buat aktiviti macam mana? Kalau kata saya nak buat TP6, maksudnya saya punya RPH, perancangan PDP saya ialah ke arah TP6. Kalau saya nak buat TP3, maksudnya saya rancang ke arah TP3. TP3 lebih mudah lagi berbanding dengan TP6, betul tak? Betul. So jadi, jadi sekarang saya nak berkongsi dengan rakan-rakan ataupun para guru bagaimana amalan. So kita tengok slide ni. Jadi kita ada 3 peringkat kalau kita nak guna backward design untuk merancang RPH. Iaitu yang pertama, kita mengenal pasti hasil pembelajaran yang kita nak capai. Yang kedua, kita nak menentukan penilaian ataupun bukti pentaksiran. Macam tadilah saya kata TP, kita nak TP berapa, nak tentukan TP 6. Maksudnya confirm bila kita kata TP 6 tu kita, kalau kita buat project based learning ataupun problem based learning, kan? Kemudian kita merancangkan pembelajaran kita, aktiviti dan instruksi. Okey, jadi sekarang ni saya nak berkongsi dengan rakan-rakan guru dengan ataupun para hadirin bagaimana saya amalkan PBL di SMK Megat Dewa. Jadi sekarang ni, okey, saya pilih dulu apa standard kandungan saya, apa standard pembelajaran saya. Okey, kemudian saya ada 2 contoh lah. Ini contoh tingkatan 1. So sekarang ni bila saya merujuk kepada DSKP, jadi saya tengok saya nak buat PBL dan saya nak mencapai TP6. Jadi maksudnya apa yang saya buat dengan pelajar saya ataupun dengan murid saya bagi satu rangsangan. Yang paparan di belah kanan tu ialah satu rangsangan kertas saya bagi kat pelajar. Dia ada rangsangan apa tujuan saya buat. Padahal saya nak suruh pelajar ni mencipta kenderaan daripada air menggunakan bahan kital semula. Okay, tapi saya letak rangsangan. Kenapa? Sebab saya suka mengaitkan cara kita mengajar. Sebab kita ni cikgu, kenapalah kita bising pasal silibus, sebab kita nak pergi kepada exam. Betul tak? Silibus banyak, exam. Sekali exam pelajar tak jawab. Jadi sekarang ni saya, untuk kelas saya lebih suka meletakkan satu stimulus ataupun rangsangan bagaimana rangsangan itu boleh pelajar tu fikir apa konsep yang dia nak guna. Okey. Okey, kemudian selepas saya bagi kat pelajar, saya akan amalkan. Okey, ada contoh yang kedua kan. Contoh yang kedua untuk tingkatan 3. Tingkatan 3 saya dah tentu dah standard kandungan dia, standard pembelajaran dan ni pun sama, saya nak menentukan untuk saya nak merangka RPH TP 6. Jadi kat sini pun ada jugalah saya bagi lembaran tugasan kepada pelajar, ada rangsangan. Yang ni tujuan dia nak membina roller coaster. So maksudnya kat sini kita nak mengaitkan dengan konsep tenaga kinetik dan tenaga keupayaan. Okey. Seterusnya, okey. Macam tadi saya kata saya nak menentukan kepada TP6. Jadi saya tengok, saya rujuk balik pada DSKP.
Apa TP6 tu? TP6 tu dia kata mereka cipta. Sama tadi pasal dengan belum taksonomi TP6 tu. So kalau untuk projek PBL, kita ada kriteria yang dibekalkan oleh BPK. Macam mana kita nak tafsir? Okey, kita ada kriteria tu, iaitu dari segi reka bentuk, dari segi proses, aplikasi, pengetahuan dan persembahan. Yang ni BPK dah bagi dah. Dia kata pemberatan untuk setiap elemen ni ialah 20%. Jadi 20% tu sebenarnya nilai yang besar tu. Macam mana kita nak nak bagi pentaksiran pada pelajar? Kalau kata reka bentuk pelajar workmate tu, Cikgu Ija, satu dia punya kita kata scrap dia tu. Dia main. Seorang main hak nipis, seorang main tebas. Seorang main tebal 2 inci. Cikgu Ija nak bagi mana? Markah dia 20% ni. Nak bagi hak mana ni? Susah tu kalau nak nilai dengan tebal saja tu memang dia ada justifikasi yang khusus. Saya rasa rubrik yang dicadangkan ni adalah salah satu cara lah menyelesaikan masalah yang ada. Okey, sebab itulah kalau ditengok di paparan ni di sebelah kanan tu, saya sebab saya rasa 20% ni besar, jadi saya menghasilkan sendiri rubrik pentaksiran yang lebih spesifik dan benda ni lebih telus dan orang kata mudah dibuat pentaksiran. Jadi kalau kita fikir kenapalah BPK ni tak sedia siap-siap, senang cikgu ambil guna saja. Jadi pada pandangan saya secara peribadi, saya rasa kalau disediakan siap, maksudnya kadang-kadang cikgu nak buat pentaksiran tu, dia bergantung kepada keperluan, kepada arah dan cara pentaksiran masing-masing. Cikgu RBT dengan cara dia, Cikgu Sains dengan cara Cikgu Sains, Cikgu Pendidikan Islam dengan cara Cikgu Pendidikan Islam. Betul tak? So maksudnya sebab tu saya rasa bila BPK dia letak macam ni, kita nak kreativiti cikgu untuk membina rubrik. Jadi kalau kita tengok, saya sekarang nak bawa contoh PBL murid saya. Ini contoh PBL murid saya membina roller coaster yang saya bagi rangsangan tadi tu. Jadi kalau tengok pada fasa engagement, sekarang ni mula saya tunjuk video roller coaster untuk trigger je pelajar saya. Nak suruh dia orang buat roller coaster. So maksudnya pada fasa pelibatan ataupun engagement ni, apa yang saya buat, mula tunjuk video. Kemudian saya nak pelajar tu, setelah bagi rangsangan pelajar tu, dia cuba melakarkan roller coaster secara individu. Dia buat secara individu. Kemudian kita bagi masa, dia duduk dalam kumpulan, dia gabungkan idea setiap ahli itu untuk menghasilkan satu lakaran yang terbaik. Jadi itu yang saya buat. Dan saya rasa benda ni sangat-sangat membantu murid dan juga membantu guru. Jadi kalau tengok di skrin ni, maksudnya kita ada 3 contoh tu, itu ialah lakaran terbaik pelajar saya buat roller coaster. Kemudian pada fasa, kita boleh tengok video sikit kot Cikgu Ija. Sebenarnya proses ni berlaku sebenarnya semasa PKP. Bila sekolah buka, sekolah tutup. Jadi maksudnya saya masih meneruskan projek based learning. Ni pelajar dia buat lakaran. Pelajar buat lakaran. So sebenarnya kita dapat mengenal pasti kebolehan pelajar. Pelajar mana yang pandai melukis. Sebenarnya ini sangat-sangat membantu kita. Terutama bila kita nak masuk pertandingan kan. So kita tahu pelajar mana dia ada kepakaran dia. So kalau saya tengok lakaran pelajar ni pun mula saya rasa nampak macam logik ke kan. Tapi bila dia menghasilkan projek ni, saya pun rasa kagum. Ini lakaran terbaik. So bahan-bahan pelajar sugesti. Sebab saya lebih fokus kepada menggunakan bahan kita sendiri. Kenapa saya tekan guna bahan kita sendiri? Sebab saya nak hidup suasana ataupun di kalangan pelajar low cost and high impact. So maksudnya dalam video ni, apa yang biasanya kalau untuk PBL ni saya akan buat dalam bentuk pertandingan.
Bukan kenapa, sebab kita rasa kalau kita buat bentuk pertandingan, pelajar akan buat secara bersungguh-sungguh. Jadi untuk roller coaster ni, kata siapa yang boleh jatuh boleh paling lama. Jadi maksudnya walaupun kita sebenarnya nak fokus kepada konsep sains, tapi sebenarnya dia ada konsep-konsep lain yang boleh diaplikasikan dalam projek ini. Contohnya dari segi matematik, dari segi wujud. Sebab kita rasa bila kita buat projek basically dia boleh mengaitkan dengan konsep-konsep lain. Okey, sehingga kita teruskan. Okay. So kita tengok fasa yang seterusnya iaitu fasa exploration. Maksudnya yang kita tengoklah pelajar sedang membina roller coaster. Kemudian seterusnya fasa ini ialah pelajar menguji roller coaster dia lah. So maksudnya kadang-kadang dia tengok roller coaster dia tersangkut, so dia buat penambahbaikan. Jadi penambahbaikan ni dia boleh berlaku pada fasa elaboration. Okey. Ini fasa exploration dan tadi macam saya katakanlah pelajar ni dikendaki membuat dia punya roller coaster tu saya buat dalam bentuk pertandingan dan di sini saya minta pengetua saya pada masa tu untuk menjadi hakim. Jadi dan menilai projek murid. So maksudnya kita ada pemenang dan sebenarnya kumpulan yang salah tu dia tahu. Dia tahu macam mana dia terpaksa membuat penambahbaikan untuk dia punya projek. Jadi berlaku bila fasa explanation ni, kita ada Q&A dan pada fasa ni juga pelajar boleh membuat penambahbaikan. Sebab tu ialah fasa elaboration. Dan seterusnya ialah fasa evaluation. Okay, so kalau tengok kat sini ada pelajar yang hantar dalam bentuk rakaman video, ada yang hantar dalam bentuk bertulis. Sebab apa? Pada masa ni sekejap berlaku PKP, sekejap sekolah buka, sekejap sekolah tutup kan. Jadi maksudnya apabila pelajar buat dia hantar, ini memudahkan untuk saya membuat pentaksiran secara telus. Jadi adakah PBL ni tak dapat dilaksanakan semasa PDPR? Cikgu boleh respon di ruangan chat. Adakah tak boleh dilaksanakan semasa PDPR? Sebab kadang kalau cikgu selalu kata dia kata, oh tak boleh buat projek PBL sebab tak boleh jumpa budak. Ada yang kata tak boleh buat eksperimen sebab pelajar tak boleh duduk dalam makmal. Okey. So tanya pada cikgu-cikgu yang respon, Cikgu Aida, Cikgu Mi, Cikgu Suzy kata ya boleh. Betul. Terbukti macam saya bila saya pelajar tingkatan 1 yang saya tak pernah jumpa. Kan? Pada masa PDPR tu saya tak pernah bersemuka. Saya suruh buat projek dan pelajar pembuat, saya coaching melalui grup WhatsApp. So akhirnya dia pun menghasilkan. Ini contoh video yang dia orang hasilkan, dia orang uji. Jadi mudahlah untuk kita membuat pentaksiran. Jadi saya bawa contoh yang kedua itu dengan tajuk nutrisi. Okey. Jadi yang ni saya buat bersama melibatkan panitia. Bila merancang RPH ni saya cuba libatkan panitia sains di SMK Megat Dewa. Jadi bagi kelas ni kami rancang RPH 5E, duduk berbincang. Kemudian kita pilih tajuk nutrisi, okey. Dan pada fasa pelibatan ni maksudnya kita ambil sendiri bahan yang ada di kantin sekolah, yang disajikan di kantin sekolah. Jadi murid diminta mengenal pasti makanan ni baik tak untuk kesihatan dan kesan jika diambil berlebihan. Makanan ni dibekalkan di sekolah, di kantin sekolah. Jadi pada fasa penerokaan, murid ni diminta berbincang dalam kumpulan. Tugasan yang diberikan oleh guru iaitu dia nak kenal pasti bahan-bahan makanan yang telah disediakan oleh guru. Okey, so yang ni pelajar duduk dalam kumpulan, ini fasa penerokaan. Duduk dalam kumpulan, so saya bagi bahan, kami bagi bahan yang berbeza. Setiap kumpulan tu bahan beza, so kita suruh dia orang cari dari segi nilai kalori, pengiraan dan jenis makanan tu sesuai ke tidak untuk diambil oleh pelajar. Okey. Jadi kemudian pada fasa penerangan kita minta pelajar itu membentangkan dapatan daripada perbincangan kumpulan. Okey. So kat sini kita dapati
akan berlaku Q&A. Kita minta pelajar bersoal jawab, respon kepada pembentangan rakan-rakan kumpulan mereka. Jadi kat sini kita dapati murid dah boleh buat penambahbaikan ataupun boleh buat pengukuhan ataupun pembetulan dapatan mereka semasa fasa pengembangan ataupun fasa elaboration. Okay. So penilaian, fasa penilaian. Tentulah pada masa tu kami berbincanglah, kalau tengok dalam gambar ni di sebelah ni, kami duduk dalam ahli penelitian duduk berbincang bagaimana penilaian yang lebih jitu, lebih telus dilakukan kepada murid sebab kita orang masuk. Dan sebenarnya kenapa saya bawa contoh ni pada hari ini, sebenarnya PDP sini berlangsung dan dipantau oleh pegawai BPK dan JPN Kedah. Okey, jadi hasil maklum balas boleh pegawai JPN ni Puan Ruslawati, dia kata PDP hari ni dia kata bukanlah nak puji tapi itu yang dia kata sangat perfect berdasarkan saya tengok borang penilaian dia bila dia beri maklum balas pada kami, sebab dia kata dia punya ucap terima kasih. Kat sini saya nak ucapkan terima kasih kepada cikgu yang mengelola PDP pada itu, iaitu Cikgu Putri. Okey, jadi apa yang saya nak tegaskan di sini bahawa jika kita merancang RPH dengan cara yang tersusun, okey, secara yang bincang dalam kumpulan, dalam panitia, jadi kita dapat menghasilkan satu RPH yang cantik. Sebab tu pegawai BPK kata memang bagus. PDP hari ini memang berjaya. Jadi apa yang saya nak cikgu-cikgu budayakan ialah budayakan PLC. Budayakan kajian tindakan di sekolah. Sebab apa? Itu untuk kebaikan peningkatan profesionalisme kita sebagai guru dan juga untuk kecemerlangan anak didik kita. Jadi bagaimanakah model 5E dan IBS ini membantu dalam pentaksiran guru? Jadi cuba rakan-rakan guru ataupun para hadirin lihat soalan ini. Apakah perasaan pertama jika kita lihat soalan ini? Boleh respon di ruangan chat. Kalau tengok soalan ni, rasa senang ke, susah ke sangat susah? Kalau kita nak bagi pelajar kita jawablah, murid kita jawab. Kita boleh respon di ruangan chat. Kalau bagi saya lah, murid akan kata susah, ya Cikgu Muaziz. Okay, confirm. Murid akan kata susah. Ini kita dapat buktikan bila murid-murid kita tak dapat menjawab soalan ni. Ini ialah bentuk soalan SPM, soalan nombor 11. 10 markah ni. Maksudnya kalau kita kata ini soalan eksperimen yang dilaksanakan di sekolah dan dikeluarkan dalam eksperimen. Okey. Murid tengok soalan cakap tak boleh terus. Cikgu Rozaman. So jadi apa yang saya nak mengajak rakan-rakan guru di luar sana. Jadi kita mungkin bila kita kata pelajar ni susah sebab apa? Okey, ada yang kata ayat dia panjang. So selalu apa yang kita nak buat? Kita nak selesai. Kita akan buat teknik menjawab. Betul tak? Kita akan buat teknik menjawab sign. Kalau kat sini lah teknik menjawab sign. Sebab apa? Kita nak pelajar kita tu faham. Sebenarnya cikgu realiti dia betul kita buat teknik menjawab. Tapi saya mengajak rakan-rakan guru kita bermulalah dengan PDPC kita. Kita merancanglah dalam RPH kita. Kita gunalah kaedah IBSE. Kita gunalah 5E. Kita mantapkan. Sambil-sambil kita mengajar tu kita mantapkan teknik menjawab di dalam kelas-kelas kita. InsyaAllah kita akan dapat hasilnya. Jadi sekarang saya nak tunjuk beberapa contoh soalan PT3. Soalan PT3 ni tahun 2015. Ni soalan daripada lembaga peperiksaan. Sebab tu saya rasa kalau kita ajar budak buat PBL, kita ajar budak mereka cipta. So sebenarnya dalam soalan periksa tu memang ada. Maknanya ia sangat membantu. So dalam soalan ni dia nak suruh buat perangkat tikus. Okey, kita tengok contoh jawapan dia. So tengok jawapan dia Cikgu Ija. Okey, dalam jawapan dia kita dapati ini cara pelajar melakar. Okey, kemudian soal ini dia dalam 3 markah, maksudnya pelajar kena cerita macam mana fungsi perangkat tikus. Okey. Contoh yang kedua masih lagi dengan perangkat tikus. Contoh yang kedua Cikgu Ija. Masih lagi dengan perangkat tikus tapi kali ini dia bekalkan bahan. Dia bekalkan
botol plastik, penyepit buluh, gelang getah, tali dan umpan. Tapi kali dia untuk menggunakan konsep momen daya. So maksudnya bila kita buat PBL dengan budak, sebenarnya mungkin dapat membantu budak untuk melakar sewaktu peperiksaan. Okey. Dan yang seterusnya, so ini lakaran, ini contoh jawapan lah, lakaran dan kita ada penerangan. Barulah pelajar dapat markah penuh. Jadi pelajar taklah takut tengok soalan panjang kan. Soalan panjang sebab kita dah train di dalam kelas kita. Okey, yang seterusnya, jom cikgu-cikgu. Cerita saya berceloteh lama dah ni. Saya nak, mari kita sama-sama lakarkan model kitar angin. Kincir angin. Lakarkan model kincir angin dengan menggunakan 4 bahan ni saja. Guna penyudut minuman, kotak tisu, jarum peniti dan juga botol minuman. So cikgu-cikgu boleh scan. Cikgu bolehlah lukis kat kertas ke, cikgu ambil gambar dan cikgu pastekan dekat slide yang saya bekalkan tu. Dah kongsikan link. Okey, terima kasih Cikgu Ija. Okey, kita tengok. Kita bagi masa 3 minit. Cikgu-cikgu boleh terus tampal gambar yang cikgu lukis pada kertas tu di mana-mana sahaja slide pilihan cikgu. Jangan lupa tulis nama ya. Kita nak kenal pasti cikgu mana yang menjawab soalan ni mengikut konsep yang betul. Mungkin ada idea di luar kotak yang boleh dikongsikan dalam slide ni. Nampaknya masa sangat mencemburui kita ya Cikgu Nursiah. Mungkin sambil-sambil kita tunggu hasil lakaran kincir angin oleh para peserta kita pada petang ni, mungkin cikgu boleh concludekan pembentangan cikgu pada hari ini. Dan mungkin kita boleh get back to this question later sebaik selesai sahaja. Okay, so seterusnya saya bermula daripada pembelajaran inquiry based saja. Jadi saya di paparan ni saya nak cuba berkongsi dengan rakan-rakan guru, para hadirin sekalian, bagaimana saya telah menyertai satu program Global Competence Certificate anjuran American Field Services ataupun Intercultural Program dengan kerjasama BPG dan Yayasan AFS Antara Budaya Malaysia. Jadi alhamdulillah tim inovasi sekolah saya SMK Megat Dewa telah dinobatkan sebagai the 2023 Sir Cyril Taylor Young Leaders Award winner, di mana projek inovasi ini telah menandingi 97 projek inovasi dari seluruh dunia. Memang saya rasa Allahu Akbar. Memang sangat-sangat terharu. Sebab sekolah SMK Megat Dewa ialah sekolah luar bandar, tapi murid-muridnya mahu dan mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Okey. So, ada lagi dah ada ke pemenang dah, Ija? Okey, akhir sekali sebab masa sangat-sangat mencemburui. Akhir sekali saya ingin meminjam kata-kata Nelson Mandela. Saya cubalah cuba cakap dalam bahasa French, betul ke tak? L'éducation est l'âme, la pousse pisat possens le monde. Apa maksudnya? Education is the most powerful weapon to change the world. Jadi kita lah guru yang kena membuat perubahan. Bermula daripada bilik darjah kita. Jadi jangan tunggu lagi, jom sama-sama kita mulakan. Jadi sebelum saya nak tamatkan sesi perkongsian saya, okay, so saya mohon rakan-rakan guru ataupun hadirin sekalian untuk memberi pandangan tentang perkongsian pada hari ini dengan scan QR code. Okay. So insya-Allah cikgu, kalau kita tak mula, siapa lagi, kan? So sebab saya banyak juga saya buat projek-projek, dan walaupun kesibukan kita sibuk bukan sekadar kat sekolah, kadang di luar, tapi sebenarnya benda tu boleh dilaksanakan. Yang penting itu saya kata perancangan. Perancangan tu sangat penting. Okey. So saya mohon cikgu-cikgu minta respon sikit dalam masa yang berbaki ini tentang pandangan tentang perkongsian pada hari ini.
Okey, kita dah dapat pandangan tentang perkongsian pada hari ini di ruangan chat dan juga di Mentimeter. Bagus dan bermanfaat, best, terbaik, sangat memberi manfaat, sangat menarik. Perkongsian yang berfaedah untuk mantapkan PDPC. Okey, dan juga ucapan terima kasih kepada Cikgu Nursiah di atas perkongsian pada petang ini. Baiklah, kata-kata terakhir daripada Cikgu Nursiah. Silakan Cikgu. Okey, so sebelum ni saya cuma nak tanya Cikgu je, ada tak yang dapat melakarkan? Yang dapat melakarkan, mari kita tengok. Okey, kita ada satu balik lakarannya. Okey, ada satu. Mungkin sebab kekangan masa kan Cikgu Ija, kalau tidak ya. mungkin dapat Ya, okey. Di sini ada lukisan digital. Ya, Cikgu Azman ada. Okey, apa-apa pun saya ucapkan tahniah di atas komitmen. Bagi saya komitmen yang baik walaupun kita berkongsi secara maya. Okey, so insya-Allah kalau kita tidak mudahkan, siapa lagi yang akan mudahkan untuk perubahan dalam sistem pendidikan. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang lemah tu daripada diri saya sendiri. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah perkongsian model 5E, rangka kerja terbaik dalam pendidikan sains berasaskan inquiry, di mana boleh saya simpulkan di sini bahawasanya PBL tu boleh diperkasakan di peringkat sekolah, iaitu dalam bermula daripada bilik darjah kita sendiri menggunakan model instructional 5E dalam pendekatan IBSE, iaitu Inquiry Based Science Education, di mana ia boleh membentuk satu proses PDP yang bermakna seiring dengan standard 4 SKPMG. Mana lagi cikgu kita nak penuhi sekiranya kita nak mencapai markah tinggi dalam pencerapan dan juga menjadi amalan dalam kehidupan harian kita sebagai guru di dalam kelas dan di luar bilik darjah juga. Standard 4 SKPMG gelombang kedua ini adalah merupakan elemen yang sangat-sangat penting untuk kita titik beratkan. Dan cikgu tak payah pening-pening kepala lagi untuk memikirkan macam mana nak penuhi semua kriteria yang ada dalam standard 4 SKPMG itu. Teruskan dengan model 5E ini melalui IBSE. Percayalah, semuanya akan jadi yang terbaik dan membuahkan hasil yang berkesan. Kami daripada tim CDL mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Nursiah binti Muhammad di atas perkongsian pada petang ini, dan juga round big applause to semua peserta CDL yang berada daripada pukul 3 hingga pukul 4.30. Okey, bagi tepukan kepada diri sendiri kita pada hari ini kerana boleh stay sehingga petang. Okey, 4.30, dan jangan lupa CJ boleh diperolehi dengan mengisikan borang pautan di sesi hands-on session pada siri ke-56 di ruangan chat yang telah dikongsikan di ruangan chat. Dan jangan lupa untuk meneruskan sesi kita yang akan datang, iaitu sesi ke-57. Okay. Sesi ke-57 yang akan berlangsung pada minggu hadapan, yang akan dibawakan dengan tajuk yang berbeza dan juga peserta ataupun penyampai CDL yang hebat, iaitu daripada Bumi Sarawak dan di Bumi Bawah Bayu. Baiklah, kami daripada tim CDL mengucapkan terima kasih kepada semua peserta pada petang ini, dan jangan lupa sekiranya anda ketinggalan dalam menyertai ataupun untuk mendapatkan rakaman CDL untuk siri-siri sebelumnya, bolehlah layari youtube.com connecting.learning, dan di situ terdapat pelbagai video rakaman daripada sesi pertama sehingga ke sesi hari ini, insya-Allah. Dan jangan lupa untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang program Connecting.learning, boleh layari www.connecting.my. Dan jangan lupa kita jumpa lagi, temu janji kita pada minggu hadapan pada masa dan hari yang sama, iaitu 3 hingga 4.30 petang. Sampai jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Ambil gambar je. Okey, jom kita sesi bergambar. Bolehlah turn on you all punya kamera. Okey, untuk membolehkan kita merakamkan
Okay, momen kita bersama pada petang ini. Okay, semasa saya merakamkan gambar, okay, diminta semua para peserta untuk tidak menghantar sebarang hantaran pada ruangan chat ya. Sedia? 1, 2, 3. Okey, sekian. Terima kasih. Sampai kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Bye-bye.